yang mana anda berasa keliru, apakah perkara yang anda lakukan pada waktu itu? Kenapa ini berlaku? Kerana biasanya ia berlaku disebabkan terlampau banyaknya tugasan yang perlu disiapkan dalam tempoh yang terdekat. Persoalan yang kedua, pernahkah anda merasakan hari itu anda terlalu sibuk lakukan kerja, tapi pada masa sama anda merasakan anda tidak mencapai apa yang ingin anda rancangkan pada waktu itu? Bermakna apa yang anda rancangkan tidak berhasil. Dan persoalan yang terakhir, pernahkah anda terbeban dengan banyak tanggungjawab yang perlu anda pikul dan laksanakan, tapi pada masa yang sama anda tidak mampu melakukannya dengan baik? Jadi dengan ini kita akan menggunakan teknik time hacks, yang mana kita perlu ada planner jari, yang mana sebagai contohnya kita boleh lihat di sini, yang mana dia ada 3 ruangan. Satu ruangan yang terdiri pada Islam, family, work dan personal. Dan ruangan yang kedua yang petak kecil-kecil belah kanan ni, kita boleh letakkan masa. Biasa maknanya pukul 3, letakkan masa 3 pagi, 4, 5 seterusnya sampai pukul 12 malam. And then di bawah notes tu boleh letakkan sebagai contoh, katakanlah pada hari itu kita ada meeting, kita boleh letakkan perincian tentang masalah tersebut, seperti di mana lokasi, masa. And then untuk bahagian pertama, dalam setiap kategori Islam, family, work dan personal, kita digalakkan untuk meletakkan 3 hingga 5 tugasan penting. Jadi digalakkan 3 bagi setiap kategori. Sebagai contohnya dalam Islam, next, kita boleh letakkan sebagai kita rancang untuk berzikir, dan mungkin kita rancang untuk baca maksurat ataupun hafaz 2 juzuk Al-Quran sebagai contoh pada hari tersebut. Untuk kategori bagi family, antara yang list sekarang yang boleh kita letakkan di sini sebagai contoh, kita mahu menelpon ibu bapa pada hari itu, mungkin disebabkan terlalu rindu pada keluarga di kampung halaman, dan ataupun pada hari itu merupakan hari istimewa bagi salah seorang ahli keluarga kita, sebagai contoh hari lahir bagi adik atau abang. Jadi kita menulis menyenaraikan perkara yang ingin kita lakukan pada waktu tersebut dalam kategori family. And then dalam kategori kerja, dalam ni biasanya kita boleh sebagai pelajar, kita boleh letakkan senarai tugasan sebagai contoh assignments, and then lab reports ataupun slide presentation yang mana perlu disiapkan dalam masa terdekat. Jadi kita letakkan senarai dalam ni. Last sekali, dalam kategori personal, personal ni biasanya bagi contoh, bagi lelaki sebagai contohnya yang duduk di rumah sewa, biasanya dia perlu katakanlah mesin basuh rosak, jadi perlu perbaiki secara cepat, ataupun peralatan elektrik mengalami masalah, dia perlu perbaikan yang pantas ditersenarakan dalam konteks personal. Dalam keempat proses ini, kita perlu fokus setiap tugasan-tugasan kita perincikan dalam satu ruangan masa. Sebagai contoh, kita pilih satu zon masa 1 jam saja bagi setiap tugasan, yang mana apabila
ia perlu dilakukan begini rupa untuk mengelakkan kerja-kerja yang atau senarai kerja telah ditetapkan pada itu tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi yang mana fokus ini merupakan salah satu elemen dalam menjaga produktiviti seseorang. Alright. Tentang procrastination, ini merupakan salah satu elemen yang kita perlu elakkan, yang mana dalam konteks sebenarnya berlengah-lengah, yang mana biasanya ini berlaku akibat pada hasutan salah satu metod, iaitu syaitan. Jadi dalam konteks ini kita perlu banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dilindungi pada godaan-godaan syaitan, untuk mengelakkan segala gerak kerja yang kita lancarkan pada hari itu tidak mempunyai masalah dan dapat dilaksanakan dengan baik. Sedikit quotes. And your life around salah times, not the other way around. Salah bukan bermaksud salah yang dalam bahasa Inggerisnya wrong. Salah di sini adalah solat, yang mana kita setiap perancangan yang perlu kita laksanakan perlulah tidak mengabaikan waktu solat kita. Bagi orang kata pada itu mempunyai barakah dalam setiap gerak kerja. Okay, quote yang kedua, if you fail to plan, you plan to fail. Di mana sebagai contohnya student, kalau anda tidak merancang bagaimana cara anda untuk menyiapkan tugasan-tugasan yang diberi oleh pensyarah, pasti anda akan mengalami masalah di akhir proses penyiapan tersebut. Sebagai contoh, kalau kita tak rancang awal-awal, bermakna kita akan mengalami masalah dalam pengumpulan data, pengemas kimian data-data tersebut, and then akan membuatkan hasil yang anda buat tu kurang memuaskan dan tidak akan dapat merangsangkan pensyarah untuk memberikan markah-markah yang baik. Next, better to try than to give up. Biasanya bila kita memulakan sesuatu habit ataupun tabiat yang baru yang akan mengalami masalah, biasa kita akan cepat berasa bila dah akan hadapi beberapa masalah. Jadi solusinya kita jangan mengalah. Walaupun kita tak gagal dah 1000 kali dalam merancang, tapi tak bermakna kita gagal untuk selama-lamanya. And then kita perlu berhati-hati dengan faktor yang mampu mengurangkan produktiviti kerja kita. Sebagai contoh, dalam kehidupan pelajar, YouTube, Facebook, permainan komputer, Twitter dan blog, yang mana biasanya lama-lama ini akan dilayari lebih daripada 3 hingga 4 jam minimum mungkin. Jadi kita kena tahu apa yang poin-poin mana yang akan menyebabkan kita kurang produktif. Jadi kita fikir dan kita cari masalah tersebut dan kita cari solusi, and then kita bertindak. Jadi jangan fikir saja tapi tidak bertindak. And then last, beware of the trick of syaitan and the trick of the nafs. Maksudnya dari sini kita perlu kawal kita daripada termakan hasutan syaitan dan tergoda dengan godaan nafsu, kerana merupakan salah satu faktor pemusnah produktiviti. Okay. Jadi untuk melindung diri daripada syaitan perlu tingkatkan iman. Jadi perlu lebih banyak membaca lebih bagaimana cara-cara untuk meningkatkan iman kita bagi
membenteng diri daripada godaan-godaan syaitan dan godaan-godaan nafsu yang bakal memusnahkan diri sendiri apabila kita tututi di masa depan kelak. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Hafizi bin Muhammad Yusuf atas tazkirah yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, seterusnya pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha Saudari Nur Fadilah binti Jamaluddin, Ketua Panitia Masyarakat Agung Tahunan Amatur Intelektual PAI hari 16 untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahumma alimni ma jahiltu. Ya Allah, ajarkanlah aku perkara yang aku masih jahil. Wadzakirni ma situ. Dan ya Allah, peringatkanlah apa yang telah lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari Pengurusi Majlis Nur Amalina Ashraf, yang berbahagia Encik Muhammad Safri bin Muhammad Salim, Pegawai Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Muslim Masjid Terengganu, yang berusaha saudara Muhammad Syukran Ahmad Kamaluddin, pemangku Esuk Kerohanian Majlis Perwakilan Pelajar MBB Universiti Masjid Terengganu, yang berusaha saudara Umar Mokhtar Mustafa, Presiden Kelab Amatur Intelektual sesi 2011-2012, yang dihormati barisan pimpinan Majlis Eksekutif dan Majlis Tertinggi Kelab Amatur Intelektual, para pemerhati dan perwakilan, ahli-ahli SKAI serta para hadirin dan hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada Encik Muhammad Safri bin Muhammad Sani di atas kesediaan beliau meluangkan masa untuk hadir dan merasmikan mesyuarat agung tahunan Kelab Amatur Intelektual kali ke-16 Muslim Terengganu. Kehadiran Tuannya begitu bermakna buat kami. InsyaAllah sokongan yang ditunjukkan oleh Tuan akan menyemarakkan lagi semangat kesemua pimpinan dan ahli Kelab Amatur Intelektual untuk meneruskan usaha kerja bagi sesi 2012 dan 2013, khususnya kepada kebajikan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaysia Terengganu. Juga ucapan terima kasih kepada Esok Kerohanian, kepada mantan Esok Kerohanian Majlis Perwakilan Pelajar Saudara Muhammad Syukran Kamaluddin kerana sudi hadir pada malam ini. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua ahli Kelab Amatur Intelektual serta pelbagai pihak kerana sudi hadir dan banyak memberikan kerjasama dalam menjadikan program ini. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana panitia mesyuarat agung tahunan Kelab Amatur Intelektual kali ke-16 Muslim Terengganu telah berjaya mengadakan mesyuarat agung tahunan kali ke-16, dan saya sebagai ketua panitia mesyuarat agung tahunan kali ini amat berterima kasih di atas kerjasama semua AJK panitia mesyuarat agung tahunan Muslim Kelab Amatur Intelektual kali ke-16. Untuk maklumat tuan, mesyuarat ini merupakan mesyuarat tahunan yang dihadiri biasanya dihadiri oleh penasihat Kelab Amatur Intelektual Dr. Muhammad Hassan Cik Saad, wakil hal pelajar sendiri, wakil majlis kepimpinan pelajar, pimpinan majlis eksekutif dan majlis tertinggi Kelab Amatur Intelektual serta ahli-ahli Kelab Amatur Intelektual. Dan atas ketidakizinan Allah SWT, penasihat Kelab Amatur Intelektual tidak dapat hadir pada hari ini kerana ada keluar negara atas urusan kerja. Pada hari ini dan hari sekalian, tujuan mesyuarat ini diadakan untuk membentangkan laporan tahunan dan keuangan tahunan Kelab Amatur Intelektual serta membentangkan isu
usul dan cadangan bagi menambah kebaikan kelab KAI sendiri. Selain itu, mesyuarat ini juga bertujuan membubar pimpinan lama kepada pimpinan baru yang terdiri daripada majlis eksekutif dan majlis tertinggi. InsyaAllah. Selain itu, mesyuarat agung tahunan ini juga bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim di antara penasihat, pimpinan dan ahli-ahli yang terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaysia Terengganu. Alhamdulillah, sepanjang saya mengendalikan mesyuarat agung tahunan ini, berbagai pengalaman yang saya dapat dan terutamanya ini adalah pertama kali saya mengendalikan program yang begitu besar bagi kelab KAI sendiri. InsyaAllah, alhamdulillah, dan dengan kerjasama dan keprihatinan semua AJK pada malam ini, kita berjaya mengadakan mesyuarat agung tahunan. Dan saya di sini ingin meminta maaf ya, di sepanjang pengalaman saya terdapat cacat cedera di sepanjang pengenalan mesyuarat pada malam ini. Sesuai dengan salah satu objektif mesyuarat agung tahunan, yakni pembubaran pimpinan majlis eksekutif dan majlis tertinggi kelab amal cara intelektual, yakni pembubaran pimpinan majlis eksekutif dan majlis tertinggi kelab amal cara intelektual. Saya berharap ya, kepimpinan baru ni kepimpinan baru yang terdiri daripada majlis eksekutif dan majlis tertinggi dapat menjalankan amanah dengan tanggungjawab sepanjang tahun, utamanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan khususnya kepada kebajikan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaysia Terengganu, dan dengan membawa moto kelab amal intelektual, iaitu intelektual, prihatin dan profesional. Semua pimpinan baru dapat menjalankan tanggungjawab dengan penuh semangat dan bekerjasama. InsyaAllah, semoga segala usaha yang dilakukan ini mendapat keredaan Allah. Bersama-sama kita lakukan bermuhasabah, insyaAllah. Sekian dahulu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas ucapan sebentar tadi. Kini pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang dihormati Saudara Muhammad Syukran Naib Presiden 1 Majlis Perwakilan dan Pembangunan Saksian Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Terengganu untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati Encik Muhammad Safri bin Muhammad Sani, Wakil Hadirat Pelajar dan Alumni. Yang dihormati Saudara Omar Muhtar, dan yang saya hormati barisan-barisan Majlis Kelab KAI, dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk datang ke Majlis Mesyuarat Agung Tahunan Kelab KAI, dan juga saya mewakili Majlis Perwakilan Pelajar mengucapkan tahniah di atas kelab KAI yang dalam masa yang ada ni untuk sama-sama kita sibuk bersedia untuk menghadapi peperiksaan, berjaya untuk menganjurkan mesyuarat agung tahunan. Kami di barisan MVP mengucapkan tahniah kepada kelab KAI yang telah memenangi anugerah publicity dan multimedia terbaik untuk Majlis Anugerah Kepimpinan Pelajar. Di sini juga kita nampak kelab KAI memang layak untuk menerima anugerah tersebut. Jika kita tengok di mana-mana banner ataupun poster kelab KAI yang memang terselah dari segi publicity dan multimedia. Kalau boleh, kepimpinan yang baru ni kita nak lagi cemerlang, bukan setakat publicity multimedia, malah program tersebut mendapat sambutan ramai daripada mahasiswa kita.
Okey, tak nak bercakap panjang. Oleh itu saya